Nabi SAW pergi gua Sur, no? Dia pergi teman Nabi tu, bukan dia pergi loy lagu tu. Dia bawa ujang duit dia tuan-tuan di rumah habis. Untuk apa? Untuk kot saat lagi apa keperluan kot jalan apa semua, kan? Kita kalau apa-apa, kalau lah tu imam ajak pergi kita buat apa-apa, kita ikut tu imam. 5 ringgit tak bawa, silap-silap suruh tu imam belajar lagi dah. Ni Sayyidina Umar dia bawa. Kemudian dia tinggal di rumah pak dia dengan anak dia. Pak Sayyidina Umar, tua lah, Tok Wan Asma, anak dia Asma binti Abu Bakar, tinggal 2 cucu, Tok Wan dan cucu. Tok Wan dia ni pula buta. Tok Wan Asma anak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa, pak Sayyidina Abu Bakar kata dekat Asma, wahai Asma, ni ayah kamu ni pergi ikut Muhammad tu. Perasaan dia bawa habis lah duit dia, kita nak belanja apa ni, kan? Nak bagi biaya hijrah orang tua, kan? Ni kita nak makan apa lah. Lepas tu Asma pun lari pergi tengok, tak ada sungguh, no? Dia buat ke mana? Dia pergi cari uncang lain. Orang dulu bola uncang. Dia cari uncang lain, dia bubuh ketul batu, dia pitok tempat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar letak duit dia tu. Lepas tu dia kata, Wan, ada, ayah bawa tak habis, ada lagi. Betul ke? Dia pun pergi raba-raba, memang tuan pegang. Dia pun pegang-pegang, berat. Ada, rupanya ketul batu. Cucu pun kena Tok Wan. Masing-masing berkorban sampai lagu tu nak menjayakan hijrah. Ni tuan-tuan, hari ni orang berjuang, dia tanya apa yang dia boleh dapat. Zaman Nabi yang berjaya Islam, orang berjuang, dia tanya apa yang dia boleh bagi untuk Islam. Abdul Rahman bin Auf, jutawan Mekah, bila sampai di Madinah, orang tanya, wahai Abdul Rahman, apa yang tinggal kepada engkau ya Abdul Rahman? Dia kata, yang tinggal ke aku hanyalah Allah dan Rasul. Tu dia habis dikorbankan untuk nak menjaya, nak membangunkan umat dan Islam. Lepas tu ada seorang orang kaya di Madinah, jutawan Madinah pula, Sa'id Ar-Rabi'. Dia kata, Abdul Rahman, aku ada banyak harta, aku nak bagi sebahagian harta aku ganti harta hang yang dikorbankan untuk hijrah. Kalau kita nak ambil tak, tunggu apa lagi? Kalau orang kata, ayo dulu tolong ai, alhamdulillah ai dah naik sekarang ni, ada bahagian you. Ni ada 100 permit lori imam. Allah di puluh derah. Tapi yang kata Sa'id Abdul Rahman bin Auf, dia kata, wahai Sa'id, aku hijrah bukan kerana nak harta. Kalau hang nak tolong aku, bagi aku pinjam 3 dinar. Pinjam, minta pinjam. Orang nak bagi setengah harta tak mau, tapi minta pinjam 3 dinar. Kemudian hang tunjuk aku tang mana tempat orang menyaga. Dia pergi menyaga lain daripada modal 3 dinar. Menyaga, Allah bagi kat dia tak tahu berapa kali ganda kekayaan Makkah yang dikorban untuk menjayakan hijrah. Ni tuan-tuan, Sayyidina Umar nak kita ingat. Kalau umat Islam berjuang lagu ni, dia berjuang, dia tak tanya apa yang dia boleh dapat, tapi dia tanya apa yang dia boleh bagi untuk Islam, untuk umat. Inilah dia umat yang betul-betul hebat, yang akan mengulangi sejarah kegemilangan Madinah Al-Munawwarah dan akhirnya berjaya menguasai Mekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni semua kadang-kadang kita terlepas pandang, kita syur disambut hijrah itu pengorbanan. Nyanyi je lah, pengorbanan you.
Tapi apa pengorbanan kita? Pengorbanan kita yang harus kita tengok. Sebab tu Sayyidina Umar nak kita hayati benda ni. Itu contoh lah kan. Tengok lagi macam mana nak menjayakan Islam, tuan-tuan sekalian. Kepakaran diambil walaupun bukan Islam. Yang penting matlamat perjuangan ini berjaya. Umat berubah daripada hina menjadi mulia, daripada tertindas menjadi umat yang bertamadun. Tengok dalam perjalanan Nabi, dia ambil seorang Yahudi untuk penunjuk jalan. Dia ni pakar jalan nak pergi Madinah, pintar. Nabi ambil sekadar untuk tunjuk jalan bagi memudahkan hijrah. Ni kan, bukan ambil dia kemudian pergi ikut dia, apa hang mau kami nak pergi kat hang dah. Ni pergi ambil orang kafir, orang bukan Islam untuk apa nama ya. Tiba-tiba pula kita kena pergi ikut mereka, serah apa yang ada hak kita kat mereka. Ini apa benda? Kita tengok Rasulullah tegakkan Madinah hanya bagi kepada mereka apa yang Islam suruh bagi. Yang Rasulullah katakan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, seolah-olah dia menyakiti aku. Dijaga, diberi hak dia apa semua, tuan-tuan sekalian. Tapi yalah, kita hijrah, kita baca nama, tapi di dalam pelaksanaan dia, kalau kita renung betul-betul banyak benda yang nak kena diperbetulkan. Sebab tu walaupun dia ada contoh hijratul Rasul sebagai formula kaedah yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita untuk nak bangunkan diri ke keluarga, ke masyarakat, kita tak hayati. Sayyidina Umar harap dengan dia ambil tarikh 1 Muharram 1 Hijrah, tahun berlakunya peristiwa hijrah Mekah ke Madinah, supaya orang Islam hayati, ulangi dan ambil contoh semua apa perkara-perkara yang menjayakan hijrah Nabi itu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang Yahudi, ada seorang profesor apa nama tak ingat, yang hebatlah, jadi kawan Islam lah, pemikir Islam ni. Dia kata orang Yahudi ni dia bimbang umat Islam ada 3 benda. Satu, bila umat Islam menghayati hijrah, takwim hijrah. Sebab kalau orang Islam berpandu yang tu, mereka akan bersatu, mereka akan berkorban, mereka akan merancang untuk menjayakan, membangunkan umat mereka. Sebab tu mana-mana negara Islam yang dijajah, semua ditukar daripada mengamalkan takwim hijrah kepada takwim Masihi. Tuan-tuan perasan tak? Mesir kan, contohnya, dan negara termasuk kita, Indonesia apa semua. Dulu orang tua-tua kita sebelum penjajah, mereka dalam sewa menyewa apa semua kira bulan Islam, dan pengurusan pentadbiran Islam. Tapi bila penjajah mai, dia tukar tu ada muslihat dia, supaya umat Islam semakin hari semakin lupa kepada cerita hijrah ni. Peranan orang muda Ali bin Abi Talib, peranan orang kaya, peranan macam-macam lah, sahabat-sahabat yang kita cerita tadi antaranya kan. Hak ni jangan bagi orang Islam ingat. Kalau ingat, umat Islam akan hebat. Itu ditukar. Kecuali negara Islam yang tak dijajah je, apa dia, contoh dia Saudi diterus dalam sistem bank dia, pengurusan pentadbiran dia pakai takwim hijrah. Tuan-tuan jangan pergi tanya hari ni berapa Oktober, dia tak tahu. Hari ni berapa Muharram, dia tahu. Hak lain yang dijajah semua ditukar, dan akhirnya mereka berjaya menjadikan kalender Masihi ini penggunaan dunia.
Dan kita pun tak boleh lari lah. Cuma kita lah memartabatkan balik kalender hijrah ni. Kalau dalam pengurusan kita, atas tu kita buat orang putih, bawah kita buat kalender kita. Itu kita angkat lah, no? Supaya sejak 30-40 tahun kebelakangan ni, kerana kita umat Islam sedar dah pentingnya umat Islam menghayati balik. Kerana daripada takwim hijrah tu, dia ada roh, ada kekuatan, ada formula yang hebat untuk memajukan umat. Diangkat balik. Mereka nak buang, dan memang mereka buang pun kan. Sampai kita hari ni pun nak nuri nikah anak tu, tengok bulan raya Cina, bila raya Cina. Dia tak tengok nak bulan Rabiul Awal ke Rejab ke bulan apa ke, tu tak kira lah, no? Tambah pula main pula kalender Masihi ni pula, dia ada unsur-unsur Kristian yang kita tak sedar. Kita pun turut sama, dia bawa kita. Contoh dia bulan Februari, 14 Februari, no? Dipanggil hari kekasih, Valentine, no? Pakat sambut rayuh, kantor punca, sambut, bagi bunga lah, bagi hadiah lah kat bini apa semua, no? Walhal dia adalah perayaan Kristian, kan? Mengenangkan seorang perkahwinan seorang padri, hari perkahwinan seorang padri yang bernama Valentino. Dia ni seorang padri. Padri ni tuan-tuan, dia ada undang-undang dia. Siapa jadi padri dia tak boleh kahwin. Kalau kahwin aja maka habis padri dia, tak, no? Sebab tu jangan siapa duk cadang nak jadi padri, rugi, tak boleh kahwin. Baik pi cadang jadi tu imam masjid nanti boleh menikah 4. Jadi Valentino ni sampai satu ketika dia jatuh hati pada seorang perempuan nak kahwin. Dia pun buat surat hantar kepada pembesar padri dunia, kan? Lain-lain permohonan mereka tolak. Mana boleh, ni bercanggah dengan mereka punya pahaman agama mereka. Tapi mai tangkawan ni mereka tak boleh tolak. Mereka dah fikir, pasal apa tak boleh tolak? Pasal jasa dia kepada Kristian sangat besar. Dia telah berjaya mengkristiankan 1 juta lebih orang Islam Andalusia. Jasa Valentino kepada Kristian. Jadi dia pun timbang main tak lepas juga. Jasa dia besar sungguh pada perkembangan Kristian. Lalu mereka pun benarkan dia seorang kahwin. Hari perkahwinan dia itulah dipanggil hari kekasih, 14 bulan 2. Jadi kita hak Islam ni pun hak lebay, nyengek, mengenang sambut juga. Dia terbawa. Nampak cara mereka jajah, mereka bawa kita melalui penggunaan kalender mereka. Tapi kita sedap dah kadang. Sebab tu Majlis Fatwa memfatwakan haram menyambut hari kekasih. Walaupun laki bini, tapi sempena tu. Ada juga orang kata, tak apa ustaz, kami laki bini sama kami. Betul lah, tapi hari tu kenapa hari lain tak buat? Buatlah hari kahwin kita, hari 14 bulan tu. Haram pun takkan haram teruk sangat kot. Pasal dah haram kan, buat juga hukumnya haram jadah. Saya 2 kali haram. Jadi dan nampak Mai bulan 4 April Fool, baladi Fool buat dah. Jadi macam-macam. Dia ada unsur-unsur tu yang menjauhkan orang Islam daripada roh hijrah, roh Islam. Jadi ni satu. Sebab tu mereka usaha menjajah. Tentu tak tengok mana-mana juga kan yang dijajah, mereka menggunakan ubah takut. Yang kedua, mereka bimbang apabila orang Islam menggunakan mata wang emas dalam ekonomi. Ni pun satu juga. Cuba tuan-tuan tengok
mana negara Islam dijajah, daripada pakai dinar, dirham ditukar kepada mata wang kertas. Mesir, kita dah baca dalam sejarah pakai dinar, dirham, dinar. Tapi pi hari ni tengok, dia pakai pound ataupun jenis. Saya biasa duduk nak pakai jenis. Dulu pakai mah lah kita kata. Sebab apa? Bila orang Islam guna mata wang mah, nilai duit tu duduk di tangan kita, orang Islam. Bila tukar pakai kertas, kita pegang kertas tu ya, nilai dia depa pegang. Soros dan sebagainya menguasai, dia boleh main duit orang Islam. Sebab tu Tun Mahathir dulu dia cerita dah, dia ada nampak dia ekonomi hebat Allah Ta'ala bagi kat dia. Dekat-dekat dia nak berhenti tu, dia cakap tentang dinar emas ni. Betul, bila kita pegang tu nilai tu kat kita. Tuan-tuan pun simpan duit dengan simpan emas, hak mana untung? Simpan emas untung, ni tengah murah, beli banyak, sampai esok dia nak jual. Kalau duit kita simpan tu macam tu, nampak tak? Jadi dia penjajah jangan bagi orang Islam pakai dinar emas, pakai tukar dengan nilai mata wang. Sedangkan tu dia kuasai. Tuan-tuan sekalian, dua. Yang ketiga, apabila semayang jemaah subuh orang Islam macam semayang Jumaat, ni orang Yahudi cukup bimbang. Pasal apa? Menunjukkan orang Islam pakat kuat iman dia dan kuat perpaduan dia. Mereka nak bagi runtuh dua ni. Satu bagi runtuh iman, yang kedua bagi runtuh perpaduan. Habislah orang Islam. Tuan-tuan sekalian. Jadi sebab tu tiga benda ni yang bagi kekuatan orang Islam, mereka cukup bimbang ada pada orang Islam. Satu, penghayatan hijrah melalui takwim hijrah. Yang kedua, mata wang mah. Yang ketiga, semayang jemaah. Tuan-tuan, semua kita nampak lagu. Tapi ini kalau berlaku pada orang Islam hebat. Tuan-tuan sekalian, orang Islam akan menjadi umat yang kuat, umat yang bersatu, umat yang megah, dan payah bagi musuh-musuh Islam nak memperkotak-katikkan orang Islam. Tapi bila lupa benda ni, lupa cerita hijrah, lupa pengorbanan Nabi, macam mana punya nak jaga agama, pengorbanan para sahabat. Jadi kita bila dapat agama rasa macam tak mahal, rasa tak berharga. Buat tak tahu, buat perkara nak rosakkan agama pun tak apa, dukung kucing selama ni elok-elok, tetapi dukung anjing haram. Yang tak pasal-pasal pergi nak sentuh I want touch dog, kan? Galak pegang anjing buat apa? Kita mazhab Syafi'i kalau tak ada hajat dipegang buat apa? Kalau terpegang pun tengok, kalau kering sama kering tak apa, tapi saja-saja nak pergi hurut tu, tuan-tuan, tengah ada hadis Nabi sebut anjing ni walaupun binatang kan, tapi dia tak macam binatang lain. Siapa yang ada surah wal kalbun, siapa yang ada gambar dan anjing dalam rumah, malaikat tak masuk. Kan kita duduk mengaji, ni tiba-tiba dia pergi buat pula dah kempen nak pegang anjing. Banyak lain lagi benda lain nak pegang, pergi pegang anjing pun. Ni babi duduk seraya, babi kita lepas ni dia pegang aku pula. Dan dia merapu. Pasal apa ni? Pasal apa? Pasal tak dapat menghargai nikmat iman yang ada dekat kita ni. Tuan-tuan sekalian, nikmat Islam bukan mudah nak main ni. Dia melalui pengorbanan Nabi, para sahabat cuba tengok hijrah, bukan senang. Keluar waktu malam, daripada Mekah ke Madinah, bukan satu perjalanan yang dekat, dengan unta. Sampai Madinah pula tak tahu apa pun tak ada lagi, kosong, baru mula nak buat. Nak duduk tang mana, nak bina kekuatan lagu bana. Tuan-tuan, ni nak sampai Islam kat kita ni berapa ramai syuhada, Sayyidina Hamzah dan sebagainya, mengorbankan nyawa, kan? Hanzalah dan macam-macam cerita lagi lah.
Ni agama ni nak sampai kat kita. Tapi bila kita lupa sejarah ni, tu yang jadi orang Islam dia tak berharga, tak rasa beruntung dengan Islam yang ada kat dia, iman yang ada kat dia. Yalah, nampak lagu mudah lah sebab mak pak kita Islam, dia panggil Islam bakar. Tapi betul, Islam tu nak main sampai ke peringkat mudah kat kita ni, bukan satu kerja yang senang. Apa jenis kesusahan, penderitaan yang Nabi dan para sahabat tak tanggung. Tuan-tuan tengok sebelum hijrah, waktu duduk di Mekah tu, orang hina, orang keji, letak perut unta atas belakang Nabi, pulau sehingga Rasulullah dan para sahabat kekurangan makanan, letak batu dekat perut. Ni cerita-cerita ni, tuan-tuan sekalian. Maknanya nikmat iman dan Islam yang ada dalam diri kita Allah ni ialah iman dan Islam yang dibalut oleh peluh Nabi, oleh darah para sahabat. Hatta gigi Nabi pernah patah, pernah luka dalam perang Uhud. Ni iman dan Islam kita ni dibalut oleh keringat dan darah Nabi dan para sahabat. Tiba-tiba kita buat sedikit dua dalam bab agama, kita orang yang tidak bersyukur. Sebab apa? Sebab tak mengenali sejarah. Jadi sebab tu tuan-tuan, maklum kita kena mengaji sungguh-sungguh. Tu tanda kita menghargai nikmat perjuangan Nabi dan para sahabat, khususnya dalam hijrah ni. Nak bagi kita jadi orang beriman, orang Islam, aku nak faham sungguh bab agama ni, nak ambil tahu sungguh apa dia yang ada dalam Islam ni, yang nak kena amal ni. Ni sebagai tanda kita syukur. Tuan-tuan tengok berapa ramai lagi orang yang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat dia, tapi kita masuk dalam golongan hamba-hamba yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada kita. Sebab apa? Sebab Nabi dan para sahabat. Kan? Sebab tu kita tak lupa kita menghadiahkan Fatihah kepada Nabi, kepada sahabat, para syuhada, para solihin, dalam doa kita. Sebab jasa mereka ni terlalu besar kepada kita, tuan-tuan, cukup besar. Maka kita nak meraihkan mereka, kan, tanda kita syukur atas pengorbanan mereka. Kita ambil berat sungguh-sungguh tentang agama, ambil faham sungguh-sungguh. Jangan buat mengaji agama ni hanya sambilan, tak ada kerja apa. Kami pi, kalau ada parti terpawai, kami pi parti terpawai dulu. Mengaji ni kemudian lah. Jangan, tuan-tuan. Jadikan dia keutamaan dalam hidup, kerana dia sangat mahal, sangat berharga. Yang inilah harta kita yang sebenarnya yang kita nak bawa pergi sampai akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iman dan Islam. Harta lain semua kita tinggal orang peraih, ambil habis. Apa dia yang menjadi harta kita yang kekal? Iman dan Islam dan amalan yang dalam doa itulah nak bawa pergi sampai di akhirat Allah Ta'ala.